Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita dimulakan dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jaul Samion, menyerahkan dokumen tugas jawatan sebagai pengerusi jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak kepada Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Hadir sama menyaksikan penyerahan dokumen tugas jawatan itu ialah Timbalan Ketua Menteri yang juga Penasihat JPBN Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Transformasi Luar Bandar Dato' Iqbal Honjoi dan Pemangku Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Rosmawati Arifin. Untuk rekod, pada 6 November 2021, penyerahan jawatan pengerusi JPBN Sarawak telah dilakukan Dato' Amar Douglas Ugah kepada Dato' Amar Jaul Samion susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak. Dalam perkembangan lain, JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media pada Khamis memberitahu waktu operasi bagi sektor ekonomi untuk aktiviti yang dibenarkan di Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 adalah mengikut syarat-syarat operasi premis seperti dalam lesen yang ditetapkan. JPBN Sarawak menambah ia berbeza dengan operasi premis pada PPN Fasa 3 di mana tempoh operasi dihadkan sehingga pukul 12.30 malam sahaja. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengemas kini prosedur operasi standard SOP bagi sektor ekonomi di Sarawak. Orang ramai boleh mendapatkan soft copy SOP PPN Fasa 4 Negeri Sarawak bagi sektor di bawah Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan saluran Telegram edisi UKAS. Seterusnya, Menteri Muda Pengangkutan 2 Sarawak Datuk Henry Jinep telah melakukan tinjauan di dua lokasi mudah banjir di Bandar Baut pada Khamis. Lokasi pertama yang ditinjau ialah di sekitar kawasan Peparitan yang sering dilanda banjir apabila berlakunya hujan lebat. Manakala lokasi kedua ialah di Kampung Serikin yang berhadapan dengan masalah sungai yang cetek sehingga menyebabkan air sungai melimpah ketika hujan lebat dan mengakibatkan rumah penduduk kampung terjejas. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru turut membawa bersama Jurutera Awam, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Kuching Semarahan, Al-Sirosi Safi'i dalam tinjauan tersebut. Sementara itu, Al-Sirosi Safi'i memaklumkan bahawa pihaknya akan melakukan kerja-kerja pembersihan saliran bagi memudahkan air untuk mengalir keluar manakala kerja-kerja mengorek dasar serta melebarkan tebing sungai pula akan dilakukan di Kampung Serikin. Berita berikutnya, seramai 18 pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terdiri daripada 12 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan 6 persatuan menerima sumbangan cek projek kecil luar bandar MRP pada Khamis. Simbolik penyerahan telah disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul Safi'i Ahmad melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak RM145,000. Dalam pada itu, Safi'i turut mengambil kesempatan menzahirkan ucapan terima kasih kepada NGO di atas bantuan dan sokongan terhadapnya pada pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak yang lepas. Menurutnya, sokongan padu dari semua pihak membolehkan Gabungan Parti Sarawak GPS di Dun Darul memperoleh kemenangan bergaya dengan majoriti cemerlang iaitu 93%. Jelas Safi'i lagi, dengan sokongan tersebut, beliau akan terus berusaha keras bagi meneruskan pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Darul. Berikut pula, International Al-Quran Intakin merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi IPT bagi pelajar lepasan sekolah pondok dan ma'ahad tahfiz yang memberi peluang kepada pelajar yang tidak menduduki sijil pelajar Malaysia SPM menyambung pelajaran ke peringkat IPT. Menurut Wakil Intakin Dr. Rushairi, Intakin mensasarkan seramai 5,000 pelajar bagi melahirkan da'i Al-Quran di peringkat kebangsaan Nusantara dan seluruh dunia dalam masa 3 tahun. Intakin membuka peluang kepada 500 orang anak-anak negeri Sarawak yang terdiri dari anak-anak yatim, keluarga taif dan fakir miskin. Mereka berpeluang untuk menyambung pelajaran menggunakan topik yang mereka kaji itu sehingga ke peringkat diploma, degree sehingga ke PhD. Beliau berkata demikian semasa sidang media dalam program International Nafas Symposium di Dewan Koperasi Usahawan Mikro Kebajikan Bersatu Berhad pada Khamis.
Jelas Dr. Rushairi lagi, tawaran intakin kepada warga sekolah pondok, madrasah dan ma'ahad hafiz di Sarawak ini merupakan peluang terbaik yang tidak boleh dilepaskan. Sehubungan itu, sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan pihak pengurusan intakin di talian seperti berikut. Berita diteruskan dengan laporan COVID-19 pada Khamis dengan Sarawak merekodkan sebanyak 19 kes positif menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 252,443 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya menjelaskan daripada jumlah itu 8 kes dalam kategori 1, 8 kes dalam kategori 2, 1 kes dalam kategori 4 dan 2 kes dalam kategori 5. Sementara itu, 8 daerah di Sarawak telah dikesan mencatat positif COVID-19 antaranya Kuching 10 kes, Miri dan Lawas masing-masing 2 kes dan Bintulu, Song Semarahan, Telang Usan serta Subis masing-masing 1 kes. Selanjutnya, Pejabat Kesihatan Daerah Lawas memaklumkan pemindahan pusat pemberian vaksin PPV dos penggalak dari Poliklinik Lama ke Poliklinik Kesihatan Lawas Baru, Jalan Hospital Lawas bermula Sabtu dan Ahad ini. Dalam satu kenyataan pada Khamis, pemindahan tersebut terpaksa dibuat memandangkan PPV Poliklinik Lama itu sempit dan tidak dapat menampung jumlah penerima vaksin yang ramai. Mengambil tindakan proaktif, Pejabat Kesihatan Daerah Lawas telah mencadangkan PPV Poliklinik Kesihatan Lawas Baru dijadikan sebagai tempat pemberian vaksin dos penggalak yang baharu di daerah Lawas. Selain mereka yang mempunyai janji temu, orang ramai yang ingin mendapatkan vaksin dos penggalak secara terus atau walk-in boleh juga pergi ke PPV Poliklinik Kesihatan Lawas Baru. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.